Selamat sejahtera, Sir. Saya Tiago Gunasekaran bersama ahli kumpulan saya, Azri dan Nawa, ingin membahaskan tentang mini projek kami yang bertajuk Kajian Ketamadunan Asia di Malaysia. Dan tamadun yang kami pilih adalah tamadun Melayu, dan dia punya tema ketamadunan yang kami pilih adalah berdasarkan keagamaan. So, saya akan mulakan dengan pengenalan. So, pengenalan tamadun dibina di atas acuan dan bentuk serta latar budaya masyarakat yang tertentu, maka faktor keagamaan atau sistem kepercayaan sesuatu masyarakat itu tidak dapat diketepikan dan ianya dalam banyak keadaan menjadi faktor penentu. Bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun barat kontemporari yang lebih cenderung memecilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Next one. So, kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun Islam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama, terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu, apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. Next. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Sir. Saya Nawasnika dan saya akan present tentang pengenalan tamadun Melayu. Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau alam Melayu. Pemahaman terhadap tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap tamadun Islam. Ini kerana kemunculan tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau alam Melayu secara keseluruhannya. Okey, salam saya Muhammad Azri. Saya akan ceritakan sebelum dan selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu. Okey, sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu ini, masyarakat Melayu sudah mempunyai tamadun tersendiri berasaskan kepada peradaban Melayu kuno dan Hindu Buddha. Okey, selepas kedatangan Islam daripada zaman Melaka dahulu, tamadun Melayu mengalami satu perubahan yang lebih mantap dari dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalat, adat dan norma politik dan pendidikan. Keadaan ini diasari syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Islam adalah penting kerana ia memberi pengaruh kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat. Okey, peringkat yang di kalangan masyarakat yang bermula daripada golongan istana, pembesar sehinggalah sampai ke rakyat biasa. Kedatangan Islam sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu.
malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Amalan Islam yang berunsur tahayyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuran oleh masyarakat Melayu, seperti contoh khurafat dan tahayyul ni, kepercayaan kepada penyembahan setan, berumur dan benda-benda yang mistik sebegitu. Dari segi pendidikan pula, masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Contohnya, galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dahulu sebagai pusat pembudayaan ilmu. Okay, so dalam sejarah, lepas Melaka ni menjadi satu tempat untuk perniagaan, pelaburan, dia juga sentuh kepada pertukaran ilmu dan berlakunya persebaran Islam dan juga agama lain pada masa ini. Okay. So, setelah berlakunya penyebaran agama Islam, ini agama yang menjadi sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Okey, seperti gambar yang ditunjuk di atas, pemakaian tradisi, kita dah masukkan budaya Melayu dan juga keislaman dari segi menutup aurat, pemakaian yang sopan. So, sebeginilah. Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Okey, malah institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan yang penting untuk aspek kehidupan orang Melayu. Okey, kita boleh tengok sampai sekarang generasi yang keluarganya berpegangan Islam diteruskan memegang Islam selepas anak cucu cicitnya lah, dan membawa juga tradisi-tradisi orang Melayu seperti dari segi perkahwinan dan juga dari segi macam mana dia mereka membawa diri dan macam mana mereka menjaga akhlak untuk terus hidup. Okay, next, Nava. Saya akan bersambung berkenaan dengan faktor perkembangan. Okay. Tamadun Melayu berkembang dalam 3 fasa perkembangan: kepercayaan dan agama, iaitu animism, Hindu, Buddha dan Islam. Walaupun animism mungkin ditolak sebagai kesedaran agama dan Hindu Buddha bukan bersifat monoteism, ia tidak boleh disingkirkan dalam konteks kebudayaan. Sekaligus tradisi Melayu akhirnya berkembang pada lapisan umatik, iaitu kesedaran Islam melapisi kesedaran awal yang lebih nipis dan lemah. Saya akan pass pada Nawa. Faktor perkembangan tamadun Melayu memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat Melayu ketika itu. Meninggalkan kepercayaan animisme dan di-animisme serta perlahan-lahan meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha. Mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tidak ada lagi sistem kasta seperti mana yang diamalkan sejak menerima pengaruh agama Hindu suatu ketika dahulu. Okay, Sekian dari kami. Terima kasih.